Salam sejahtera. Utama TVS bersama saya Razi Ahmad dan saya Marisuji. Antara tajuk-tajuk utama malam ini. Bantu GPS memenangi PRN, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menyatakan penghargaannya. 150 kawasan luar bandar di seluruh Sarawak akan mempunyai sambungan jalur lebar berkelajuan tinggi menjelang akhir tahun ini. Mangsa kebakaran Kampung Jeriah Sibu terima sumbangan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yang juga pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS menyatakan penghargaannya dengan keputusan Majlis Tertinggi Perikatan Nasional PN untuk membantu GPS memenangi pilihan raya negeri akan datang. Katanya GPS yang merangkumi Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS dan Parti Demokratik Progresif PDP akan menyambut baik sesiapa sahaja yang ingin membantu mereka. Saya lah yang bantu kita. Ya aja. Orang nak nolong kita sambutlah. Orang nak melawan kita lawan baliklah. Abang Johari berkata demikian setelah merasmikan pelancaran rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak di Long Terawan, Miri. Ahad lepas, Majlis Tertinggi PN sebulat suara bersetuju menggerakkan jentera serta akar umbi parti di setiap peringkat bagi membantu GPS memenangi PRN Sarawak. Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam kenyataannya berkata keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN yang dipengerusikan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Sabtu lepas. Sementara itu, Abang Johari enggan mengulas kenyataan Pesuruhjaya PAS Sarawak Geoffrey Jarai agar PAS diberikan ruang untuk bertanding sekurang-kurangnya di satu daripada 82 kawasan Dewan Undangan Negeri dalam PRN Sarawak kelak. Saya pergi Long Terawan. Saya ada mikir ya. Pergi gagal masang broadband lah. Habis broadband, barulah. Terdahulu di dalam ucapannya, Abang Johari berkata sebanyak 150 kawasan luar bandar di seluruh Sarawak akan mempunyai sambungan jalur lebar berkelajuan tinggi menjelang akhir tahun ini. Ia dicapai menerusi projek rangkaan jalur lebar luar bandar yang sedang dilaksanakan oleh Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak (SDEC). Kerajaan negeri telah memperuntukkan RM200 juta kepada SDEC untuk inisiatif tersebut menggunakan teknologi satelit Very Small Aperture Terminal yang menyediakan liputan jalur lebar di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ini adalah satu program di mana tempat-tempat yang diwujudkan internet ini tidak sampai kepada the normal grid, the normal line lah. Jadi ini ada isolated line. Tapi apabila kita gunakan satelit, ia akan push up nyampun connectivity. Kerana itu adalah program baru khusus untuk sekolah. Untuk sekolah kita sudah ada SARES yang mesti ada kuasa elektrik. Kalau ada kuasa elektrik pun dapat dilaksanakan. Jadi apa yang kita laksanakan ialah kawasan-kawasan yang sudah ada elektrik di bawah SARES, kita letakkanlah device ini. Setakat ini, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan projek tersebut di 100 kawasan luar bandar dan masih lagi berbaki 50 kawasan. Projek rangkaian jalur lebar luar bandar menyediakan perkhidmatan internet pada kelajuan 30 MB sesaat yang akan membolehkan penduduk kampung dan pelajar dapat berhubung dengan dunia luar. Harap ini dapat digunakan dengan baik kerana internet ini macam pisau. Macam pisau. Kalau kita masak, kita gunakan pisau untuk kebaikan. Ngolah sayur, ngiris ikan, ngiris buah untuk kebaikan. Tapi pisau salah guna boleh membunuh. Dia juga internet. Gunakanlah untuk kebaikan, jangan malah fitnah. Sementara itu, sebuah jalan raya akan dibina bagi menghubungkan Long Terawan, kawasan penempatan di daerah Baram di pedalaman Sarawak dengan Bandaraya Miri melalui Bandar Marudi.
Tanpa mendedahkan perincian projek berkenaan, kata Abang Johari ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 4 tahun untuk disiapkan. Jalan berkenaan juga bakal mengubah landscape dan sosioekonomi penduduk di kawasan berkenaan yang berpotensi dari segi pertanian dan pelancongan. Saya dah nubuh HDA, Highland Development Authority, pengusinya Datuk Ahmad Degras Ugah, ahlinya semua YB tu. Jadi si Datuk beri input, beri pandangan kedak ni membangunkan kawasan Bagam. Kerana Bagam ada potensi juga bukan saja pertanian dan tapi pelancongan. Long Terawan adalah kawasan penempatan di tebing Sungai Batang Baram dengan penduduknya amat bergantung kepada pengangkutan bot panjang menyusuri sungai untuk berhubung dengan kawasan luar. Pelancong khususnya dari negara barat kebiasaannya akan singgah di kawasan berkenaan yang kaya dengan alam semula jadi serta masyarakat orang Ulu yang masih mempraktikkan kehidupan tradisional di Rumah Panjang selain menjadi persinggahan sebelum ke Taman Negara Mulu. Sebanyak 155 tanah penduduk dari Kampung Buntal Lama telah didaftarkan dan dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi kampung tradisional. Usaha berterusan kerajaan negeri ini dalam menyukak tanah hak adat Bumi Putra NCR telah mampu memberi kelegaan kepada rakyat setelah sekian lama menunggu. Menurut Puan Idi, dirinya kini lega kerana dengan tanah yang sudah didaftarkan, ia mampu mengelak sebarang masalah pencerobohan berlaku. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan dan telah memberi kepada saya surat geran tanah untuk jaga tanah supaya tidak dicerobohi oleh orang lain. Jasmi Poli pula berkata, dengan kelebihan ini dirinya tidak lagi teragak-agak untuk memanfaatkan tanah miliknya. Sekurang-kurangnya tanah tu kami dapat mula rumah baru pula untuk kesihatan kami lah. Sementara itu, Menteri Muda Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ia merupakan detik bersejarah buat penduduk di kampung berkenaan di mana sebanyak 155 surat hak milik tanah diserahkan kepada 151 penerima kampung tradisional Buntal Lama. Jelasnya, selepas skim pembesaran Kampung Buntal diwujudkan, Kampung Lama tetap masih perlu diiktiraf untuk warisan generasi akan datang. Bincang dengan JK dengan JKK untuk memastikan bahawa setiap lot rumah yang ada di kampung kita, khasnya di Kampung Buntal itu dapat dikeluarkan title, dapat dikeluarkan geran tanah. Majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi Kampung Tradisional Buntal Lama telah disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan. Dalam pada itu, Awang Tengah berkata usaha kerajaan ini akan dilakukan secara berterusan bagi mengiktiraf dan mempertahankan hak-hak rakyat ke atas tanah NCR. Yang pasti, program-program pengukuran kampung ini adalah program berterusan. Ianya tidak akan terhenti. Mangsa kebakaran di Kampung Jeriah telah menerima sumbangan berbentuk wang tunai, makanan dan juga keperluan harian daripada Jawatan Kuasa Bencana Nangka, Pusat Khidmat Nangka dan juga pihak Kebajikan Negeri Sarawak pada Selasa. Pada Isnin lalu, 3 sekeluarga tinggal sehelai sepinggang selepas rumah yang disewa mereka musnah dalam kebakaran. Salah seorang penghuni, Ibrahim Muhammad, menzahirkan kesyukuran atas sumbangan yang diberikan kepada mereka. Sumbangan tersebut sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka sekeluarga. Selain daripada bantuannya tadi, ada juga daripada sidak kebajikan masyarakat lah. Dengan penghulu lah, sidaknya ada beri juga bantuan. Banyak-banyak terima kasih kepada penghulu daripada pihak kebajikan telah memberi bantuan seadanya untuk saya lah. Boleh dikirakan meringankan sikit lah beban untuk ahli keluarga saya lah. Sementara itu, Penyelaras Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, Dr. Anwar Rapai turut menjelaskan terdapat beberapa bantuan kilat akan turut disumbangkan. Pada masa yang sama, pihak Jawatan Kuasa berhasrat untuk mempertimbangkan peruntukan lot tanah kepada 3 buah keluarga berkenaan. Kita juga memberi bantuan untuk mereka menyewa rumah di tempat lain selama 6 bulan. Iaitu sebanyak 300 untuk 1 bulan untuk satu keluarga.
dan juga kita memberi bantuan kilat iaitu sebanyak 501 orang. Jadi 14 orang yang terlibat yang dalam kebakaran ini. Saya akan melihat untuk memperuntukkan lot tanah kepada keluarga-keluarga ini sebab mereka menyewa rumah yang terbakar ini. Insiden yang telah meragut nyawa pelombong emas di Gunung Tabai baru-baru ini ternyata belum cukup memberi pengajaran kepada sesetengah pihak apabila Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC berjaya menahan penceroboh di kawasan larangan tersebut. Perkara ini menjurus kepada kawalan yang lebih ketat bakal dilaksanakan oleh pihak SFC dengan kerjasama masyarakat setempat. Satu pendekatan dari Sarawak Forestry adalah kita akan membuat lebih lagi kerja-kerja untuk bekerjasama dengan orang tempatan supaya kita sama-sama jaga tempat ini dan juga ada opportunity lain seperti tourism yang boleh dicuburi oleh orang tempatan tanpa membahayakan nyawa untuk mencari semata-matanya cari tanah emas yang berbahaya. Selain itu, SFC juga akan menggunakan tenaga kerja dari Gua Angin dan Gua Pari-Pari untuk mengukuhkan lagi usaha mereka bersama komuniti dalam menjaga dan menikmati keindahan yang terdapat di taman negara berkenaan. Berdasarkan laporan yang diterima, ketiga-tiga suspek yang menceroboh kawasan Gunung Tabai untuk melembung emas itu dipercayai warga asing tanpa dokumen perjalanan yang sah. Bagaimanapun, 2 daripada 3 suspek dilaporkan berjaya melarikan diri dari tempat kejadian, manakala seorang suspek yang berjaya ditangkap membawa 3 guni beg tanah bersamanya. Kalau ikut laporan awal daripada pihak enforcement, orang yang ditangkap itu adalah orang pendatang dari luar. Dia akan di-charge di bawah ordinan Taman Negara dan Reserve Semula Jadi hari 5 ini nanti, dan selepas dia di-charge dia akan diserah kepada pihak immigration untuk tindakan lanjut sebab dah dipahamkan orang ini masuk tanpa permit. Suspek telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Seorang eksekutif syarikat swasta direman 4 hari bagi membantu siasatan susulan kes tuntutan palsu berjumlah lebih 5.8 juta ringgit. Wanita berusia 41 tahun itu dibawa ke Kompleks Mahkamah Kuching sekitar jam 9 pagi pada Selasa. Magistrate Zubaidah Syarkawi membenarkan suspek direman 4 hari bermula Selasa bagi membolehkan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan lanjut. Berdasarkan fakta kes, suspek disyaki memalsukan tuntutan pembekalan makanan ke asrama sekolah di Matang dari tahun 2017 hingga 2019 kepada Kementerian Pendidikan Malaysia berjumlah RM5,828,220. Siasatan kes dijalankan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Jika disabitkan kesalahan, suspek boleh didenda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi dan penjara tidak lebih dari 20 tahun. Laporan seterusnya. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS melaporkan 385 kes baharu COVID-19 dikesan di Sarawak. Daripada 385 kes tersebut, 128 kes adalah dari penjara Seriaman iaitu dari kluster Tembok Seriaman. Pada masa yang sama, Jabatan Kesihatan Negeri mengisytiharkan satu lagi kluster baharu dikesan iaitu kluster Jalan Maju Sibu. Manakala 228 kes baru COVID telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Mengenai daerah status pula, daerah Asajaya telah bertukar ke status kuning daripada status hijau. Daerah Sri Aman telah bertukar daripada status jingga kepada status merah. Daerah Seratok dan Sebau telah bertukar daripada status kuning kepada status jingga. Malaysia akan meneruskan penggunaan vaksin AstraZeneca untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 pada Selasa.
Data klinikal juga telah menunjukkan bahawa terdapat lebih banyak manfaat berbanding negatif terhadap AstraZeneca. Pada hari Ahad, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin mengatakan Jawatankuasa Jaminan Akses Bekalan Vaksin akan memutuskan penggunaan vaksin. Khairi menambah bahawa kerajaan telah memesan sekitar 6.4 juta dos AstraZeneca dengan 1.4 juta dos lagi melalui kemudahan COVAX yang dijadualkan tiba pada bulan Mei. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Sungai Rasau, Batang Igan Mukah meresahkan penduduk. Apa yang dibimbangkan adalah kebekalan makanan terputus. Mujur ada pihak yang prihatin yang sudi tampil sumbangkan bantuan makanan. Tampil menghulur sumbangan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bawang Asan yang diketuai pengerusinya Senator Robert Lau. Ia melibatkan 9 buah rumah panjang di Sungai Rasau yang terlibat PKPD bermula Sabtu lalu. Rombongan dari SUPP hantar makanan bantuan untuk kawasan sini Kampung Rasau. Sebab kawasan ini baru lockdown PKPD hari Sabtu. So, sudah ada 4 hari. Penduduk sini ada 9 rumah panjang. Ada semua 166 pintu. PKPD di Sungai Rasau adalah lebih mencabar kerana kawasan berkenaan tidak mempunyai akses jalan darat yang sempurna dan ia menyukarkan penduduk mendapatkan bekalan makanan. Kenapa kita hantar sini? Sebab sini tempat belum dapat sampai guna jalan raya. Sini orang mau beli barang, mau pergi pasar atau guna sungai. Ya, di sini lockdown memang lebih susah lah untuk orang sini. Ya, saya harap kali ini kita dapat tolong, kita tolong lah. Ya. Cabaran sini ialah tidak ada jalan. Kita mesti guna perahu kasih hantar. Jalan sini connect pergi Sibu ya mau masuk itu ladang sawit. Ya, lebih susah sikit lah. Kampung Sungai Rasau, Batang Igan Mukah dikenakan PKPD pada 3 April lalu susulan peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang dicatatkan di kawasan tersebut. Bagi penduduk Sungai Rasau, bantuan yang diberikan amat membantu. Lebih-lebih lagi dalam memastikan bekalan makanan tidak terputus. Jadi bantuan ini kami amat memerlukan dan amat berterima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan yang seperti ini untuk sambung makanan kami pada masa yang sekarang ini yang PKPD ini. Cukuplah makai, terima kasih yang balau ke mereka kami pemakai tahu lah ke sari tahu. Terima kasih yang kita boleh nolong kami ketusah kena COVID tahu. Umumnya kami tahu menua kami tahu sikit tusah. Lepas ada kantin dah. Cina pun takut sangkai pak menua kami tahu. Lepas kami tahu kena tahu tahu lah. Kerajaan wajar mempertimbangkan cadangan membenarkan pembukaan sekolah secara berperingkat bagi mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19. Presiden Kesatuan Guru Sarawak STU Adam Prakash memuji langkah dan pengumuman yang dibuat Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu Dr. Anwar Rapai mengenai pembukaan semua sekolah menengah dan rendah secara berperingkat di bahagian Sibu. Meskipun semua sekolah diperintahkan untuk mengamalkan prosedur operasi standard yang ketat, namun kebimbangan terhadap sebarang risiko harus diambil kira. STU sangat-sangat berharap agar semua bahagian di Sarawak mengambil langkah yang sama dan juga berharap JPN boleh mengambil maklum perkara ini agar tindakan yang sama dibenarkan kerana kita melihat penularan wabak COVID-19 ini tiada bezanya sama ada ianya di Sibu ke Kuching, Miri, Seri Aman dan sebagainya. Maka tindakan yang sama perlu kita ambil supaya keselamatan para warga sekolah termasuk guru dan pelajar ini boleh terjamin. Ya.
Jumlah kes jangkitan yang masih tinggi seperti dilaporkan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak merupakan antara perkara yang harus dipertimbangkan, lebih-lebih lagi sekolah yang berada di kawasan zon merah. Senada dengan Adam, Kesatuan Guru Bumi Putera Sarawak KGBS turut mengesyorkan sekolah yang berada di zon merah beroperasi secara sistem bergilir. Presidennya Ahmad Mali berkata KGBS menyokong pembukaan persekolahan. Namun KGBS menggesa agar pengoperasian pembukaan persekolahan itu distruktur semula mengikut keadaan dan situasi pandemik COVID-19 di zon-zon berkaitan. Ini amat tepat dan sesuai bagi mengekang penularan rantaian pandemik COVID-19 di Sibu. Oleh itu, bagi zon-zon yang berkeadaan sama dengan zon Sibu dan berhasrat untuk mencontohi langkah dan tindakan Jawatan Kuasa Bencana Sibu, KGBS amat menyokong usaha ke arah tersebut. Baru-baru ini, Dr. Anwar mengumumkan bahawa semua sekolah menengah dan rendah di bahagian Sibu akan dilaksanakan secara penggiliran selama 4 minggu apabila sesi persekolahan mula dibuka. Keputusan itu dibuat setelah mengambil kira situasi wabak COVID-19 di bahagian berkenaan dan juga mengelakkan kesesakan serta penyebaran wabak itu di sekolah. Kata Dr. Anwar, penilaian sistem bergilir itu akan diteliti semula selepas 4 minggu ini bergantung kepada jumlah kes positif COVID-19 di Sibu berdasarkan laporan hariannya. Proses pembuatannya yang mengambil masa 5 hingga 6 jam membuatkannya tidak mustahil jika harga pasaran sesar unjur atau lebih dikenali sebagai kupas boleh mencecah RM130 hingga RM150 sekilogram. Produk desa yang sering dihasilkan kaum wanita di pesisir pantai, khususnya di Kuala Matu Mukah ini, memerlukan kesabaran dan ketelitian bagi memastikan ia benar-benar berkualiti sebelum dipasarkan. Di Kuala Matu, perusahaan kupas yang sentiasa mengguna pakai kaedah tradisional ini kebiasaannya akan diusahakan secara gotong royong bersama ahli keluarga. Pasca musim tengkujuh merupakan tempoh yang paling ditunggu-tunggu kerana ketika inilah kupas mudah untuk didapati dan terus diproses sekaligus membuka peluang untuk menjana pendapatan. Menurut pengusaha kupas dari Kuala Matu Mukah Saadiah Dilah, musim udang atau payak yang bermula Mac hingga Ogos setiap tahun adalah cukup untuk menyediakan bekalan bahan mentah mencukupi bagi menghasilkan kupas. Kami tu start dari pukul 5 pagi, ngupak payak, ngupak utang royong lah, nyusun ngupak payak ya. Habis tu kupak ya. Takar payak, cuci dulu. Habis cuci, nyusun payak, habis susun, dibakar. Walaupun penghasilan kupas masih dilakukan secara tradisional, namun populariti produk itu bukan hanya mendapat sambutan di Sarawak, bahkan di seluruh negara termasuk Semenanjung, Sabah dan Brunei Darussalam. Sekali pandang, kerja membuat kupas nampak begitu mudah, namun proses sebenarnya sangat mencabar selain mengambil masa yang panjang. Tu senang, susah sikit. Yalah mahal harga. Jual kami ya harga naik sesar ya 110. Jual situ lah, jual kampung ya. Sementara itu, bagi Norizan Ramji, kupas mempunyai nilai pasaran yang cukup stabil, malah sentiasa mendapat permintaan tinggi sekaligus menjadikannya sebagai antara penyumbang kepada sosioekonomi warga desa yang bergantung kepada hasil laut. Kualiti, halal, bebas bahan pengawet dan pengangkutan adalah merupakan faktor penting yang turut menjadi penyumbang kepada harga pasaran produk berkenaan. Kerja mula orang sesar tu bukannya mudah. Ngambil masa berjam-jam. Sebab ialah harganya mahal sampai 110. Mun di pasaran harganya sampai 150 sekilogram. Kerjaya bermula dari ngupak payak, menyuci, menyusun berjam-jam, payak bakar sampai yang selesai. Selain Kuala Matu, beberapa kawasan lain di pesisir pantai bahagian Mukah turut sinonim dengan pengeluaran kupas berkualiti tinggi, antaranya Belawai, Pulau Bruit dan Daro. Perkembangan seterusnya.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan darjah kebesaran Seri Utama Mahkota Wilayah kepada 4 individu kenamaan bersempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2021. Berangkat pada istiadat di Istana Negara, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Mendahului senarai penerima ialah Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Dr. Abdul Rahman Abbas yang dianugerahkan darjah Seri Utama Mahkota Wilayah membawa gelaran Datuk Seri Utama. Turut menerima darjah kebesaran itu adalah Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juhar Mahiruddin, isteri Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib dan Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam. Pengurusan hal ehwal dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi selesai melakukan semua persiapan untuk menerima jemaah umrah yang sudah divaksin pada Ramadan kelak. Media tempatan melaporkan dengan pembangunan aplikasi Tawakalna, ia akan memudahkan proses saringan bagi mereka yang telah menerima imunisasi 2 dos vaksin COVID-19. Jurucakapnya Hani Hosni Haider mengesahkan badan itu akan memastikan kesemua kaki tangannya untuk mendapatkan suntikan vaksin sebelum melakukan ibadah umrah demi keselamatan semua pihak. Malah proses sanitasi juga akan dilakukan secara berkala di 2 masjid suci dan pihaknya juga menjangkakan kira-kira 5,000 pekerja akan melakukan proses disinfeksi sehingga 10 kali sehari. Sekian sahaja utama untuk malam ini. Video mengenai robot yang digunakan di pusat penghantaran di China akan mengakhiri utama pada malam ini. Dan saya Maria Suji. Dan saya Razi Ahmad. Salam hormat dan selamat malam.